Selamat pagi. Ulasan ini memang ulasan yang akan menyakitkan hati Najib dan para penyokong Najib dan juga pentaksub Najib. Kerana selama ini ramai orang di luar sana, netizen yang mula mempersoalkan apa sebenarnya istimewanya Najib kerana sehingga kini baru menghampiri sebulan di penjara, macam-macam sudah yang berlaku dengan Najib. Najib. Tak habis-habis kita ratib Najib. Hari ini ulasan ini bertajuk Jail Tempat Menebus Dosa, Bukan Berselesa. Hospital Kuala Lumpur adalah antara hospital tertua, terbesar dan terlengkap di Malaysia. Ubat generik adalah sama dari segi ramuan dengan ubat berjenama, tetapi ia lebih murah. Kalau banyak duit, belilah sendiri ubat berjenama. Hospital Kuala Lumpur dibina pada 1870. Justru tidak hairanlah kalau hari ini ada bermacam-macam pakar di situ. Cakap saja sakit apa, adalah doktor untuk mengubatinya. Kalau seseorang mengadu sakit perut atau usus dan terkenal pula macam Najib Razak bos kamu, dia akan dirawat oleh pakar gastroenterologi. Bagi pesakit biasa, selalunya yang buat pemeriksaan dulu ialah doktor perubatan am atau general GP. Apabila sah masalahnya serius, barulah pesakit tersebut dirujuk kepada doktor pakar. Katakan ahli gastroenterologi terbabit tidak jumpa apa-apa masalah serius, dia prescribelah ubat biasa macam ubat gastrik atau kembung dan pesakit disuruh balik. Tapi kalau dengan tidak semana-mana seseorang itu berasa sakit leher dan belakang, pakar ortopedik pula akan periksa. Perubatan ortopedik ini berkaitan dengan otot, rangka, tulang, sendi, ligamen, tendon, otot dan saraf. Boleh beli ubat sendiri. Untuk lebih meyakinkan, dia juga mungkin diperiksa oleh pakar neurologi, yaitu berkaitan sistem saraf pusat dan periferi otot, otak, tulang belakang dan tisu penyambung di sekelilingnya. Katakan, setelah diperiksa oleh semua jabatan perubatan yang ada di Hospital Kuala Lumpur, tapi tak jumpa sebarang masalah luar biasa, pihak hospital atau pesakit sendiri boleh cadangkan supaya dia dirujuk kepada pakar psikiatri di klinik psikiatri dan kesihatan mental Hospital Kuala Lumpur. Manalah tahu dia mengalami masalah psikiatri ataupun masalah mental. Psikiatri ini ialah kajian dan rawatan berkenaan penyakit mental, gangguan emosi dan kelakuan aneh. Tapi tentulah tidak ramai pesakit mahu mengaku dia mengalami masalah mental. Namun, adalah biasa bagi kita mengalami tekanan jiwa dan gangguan mental dalam keadaan tertentu. Tapi kalau kita kaitkan semua itu dengan Najib, ia adalah tidak perlu sebab kesihatan dia berstatus okey. Macam kata Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Dalam satu kenyataan media, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Najib disahkan sihat sebelum dilepaskan dari Hospital Kuala Lumpur. Najib dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 9 September sebagai kes bukan kecemasan, non-emergency case, bagi memastikan kesihatannya berada di tahap terbaik. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pula berkata, mengikut peraturan penjara, banduan hanya boleh dirawat di hospital kerajaan. Tapi Khairi kata boleh beli ubat sendiri kalau tidak mahu ubat yang dibekalkan hospital kerajaan. Semua ini boleh dijadikan pengajaran. Kalau tidak mahu disiasat, ditangkap, dibicarakan dan dipenjarakan, janganlah lakukan jenayah.
Penjara bukan istana, ia adalah tempat menghukum dan memulihkan penjenayah. Ditulis oleh Kadir Jasin, bekas Ketua Pengarah kumpulan The New Street Times. Selain daripada itu, kita juga nak ulang sekali lagi nasihat kepada Najib bahawa penjara tempat menebus dosa, bukan untuk berselesa. Hospital Kuala Lumpur telah dibina yang antara tertua, terbesar dan terlengkap di Malaysia. Ubat generik adalah sama dengan dari segi ramuan dengan ubat berjenama. Tetapi ia lebih murah. Kalau banyak duit, belilah sendiri ubat berjenama. Aku nak ulas di sini, Hospital Kuala Lumpur tu hospital kerajaan yang mana yang datang ke sana tu adalah penduduk Malaysia yang kebanyakan. Bila cakap kebanyakan bermaksud, ianya adalah untuk mereka yang berpendapatan purata. Oleh sebab itulah ubat yang ada di sana itu menggunakan ubat generik, yang mana ubatnya lebih murah dan tetapi kualitinya sama dengan ubat yang ada di hospital swasta atau berjenama. Hospital Kuala Lumpur dibina pada 1870. Justru tidak hairanlah kalau hari ini ada bermacam-macam pakar di situ. Cakap saja sakit apapun adalah doktor untuk mengobatinya. Makna kata Najib dihantar Hospital Kuala Lumpur bukan hospital yang salah. Hospital yang dirujuk, tempat Najib dirujuk adalah hospital yang terbaik, menawarkan semua perkhidmatan yang terbaik. Jadi buat apa ke IJN kalau tak perlu ke IJN? Itu persoalan dia. Adakah mau menikmati yang lebih mewah? Kalau seseorang mengadu sakit perut atau usus dan terkenal pula macam Najib Razak, dia akan dirawat oleh pakar gastroenterologi. Bagi pesakit biasa selalunya yang buat pemeriksaan dulu ialah doktor perubatan am. Apabila sah masalahnya serius, barulah pesakit tersebut dirujuk kepada doktor pakar. Katakanlah ahli gastroenterologi terbabit tidak jumpa apa-apa masalah, dia akan diberikan ubat biasa, ataupun doktor akan cadangkan ubat biasa macam ubat gastrik dan kembung perut, dan pesakit disuruh balik. Macam yang kita pernah lalui. Siapa yang pernah pergi hospital kerajaan pasti tahu itu. Itulah yang kita lalui. Kita akan diberi ubat biasa dan kita akan disuruh balik kalau tidak masalah yang besar. Tapi kalau dengan tidak semana-mana seseorang itu tiba-tiba berasa sakit leher dan sakit belakang, pakar ortopedik pula akan periksa. Perubatan ortopedik berkaitan dengan otot dan sebagainya. Boleh beli ubat sendiri. Rupa-rupanya aku pun baru tahu hari ini Najib boleh membeli ubat sendiri di hospital atau klinik yang biasa dia beli, dan keluarganya boleh hantar dengan syarat ubat itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak penjara. Untuk lebih meyakinkan, dia juga mungkin diperiksa oleh pakar neurologi, yaitu berkaitan sistem saraf pusat dan periferi, tulang belakang dan tisu penyambung di sekelilingnya. Katakan, setelah diperiksa oleh semua jabatan perubatan yang ada di Hospital Kuala Lumpur, tapi tidak jumpa sebarang masalah luar biasa, pihak hospital atau pesakit sendiri boleh cadangkan supaya dia dirujuk kepada pakar psikiatri di klinik psikiatrik atau kesihatan mental di Kuala Lumpur. Wah, di Hospital Kuala Lumpur juga mempunyai pakar berkaitan dengan penyakit mental atau gangguan emosi atau kelakuan aneh. Tapi tentulah tidak ramai mahu mengaku dia mengalami masalah mental. Persoalannya hari ini ialah, adakah sebenarnya Najib dalam golongan mengalami tekanan mental ataupun masalah mental atau gangguan emosi atau kelakuan aneh? Ialah kita semua tahu Najib telah dihumban meringkuk di penjara yang boleh menyebabkan beliau mengalami gangguan emosi dan gangguan mental yang amat serius. Menjadi persoalan sekarang, adakah Najib sakit itu kerana adanya gangguan mental yang keterlaluan terhadap Najib? Namun biasalah,
tidak ada seorang pun mahu mengaku dia mengalami masalah mental. Namun adalah biasa bagi kita mengalami tekanan jiwa dan gangguan mental dalam keadaan tertentu. Tapi kalau kita kaitkan semua itu dengan Najib, ia adalah tidak perlu, sebab kesehatan dia berstatus OK, macam kata Ketua Pengarah Kesehatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Dalam satu kenyataan media, Nur Hisham berkata, Najib disahkan sihat sebelum dilepaskan dari Hospital Kuala Lumpur. Najib dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 9 September dan bukan sebagai kes kecemasan, dan Najib juga dikatakan berada dalam keadaan kesehatannya terbaik. Menteri Kesehatan Khairy Jamaluddin pula berkata, mengikut peraturan penjara, banduan hanya boleh dirawat di hospital kerajaan. Jadi jangan pula keluarga Najib pandai-pandai pula nak meminta pula Najib dipindahkan ke hospital swasta pula, sebab banduan-banduan hanya boleh pergi ke hospital kerajaan. Tapi Khairy kata boleh beli ubat sendiri, dan kalau tidak mahu ubat yang dibekalkan oleh hospital kerajaan. Semua ini boleh dijadikan pengajaran. Kalau tidak mahu disiasat, ditangkap, dibicarakan dan dipenjarakan, janganlah lakukan jenayah. Penjara bukan istana, ia adalah tempat menghukum dan memulihkan penjenayah. Ditulis oleh Kadir Jasin, bekas Ketua Pengarang kumpulan The New Street Times yang pernah menjadi penasihat media Perdana Menteri. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.